Okey. Baik. Berdasarkan jadual satu, lukiskan graf bar yang menunjukkan bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 2012 hingga tahun 2016. So, gunakan skala 1 cm mewakili 1 juta orang. Jadi tahu kan graf bar macam mana? Okey. So, cikgu rasa semua orang tahu tentang graf bar. So, graf bar bentuk dia begini je. Okey. Dan juga ada bar untuk ingat yang di sini adalah bilangan-bilangan, okey, bilangan-bilangan penduduk, okey, bilangan pelancong, bilangan pelancong, okey. Manakala yang di sini adalah berkaitan dengan tahun-tahun dia, tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Jadi kamu boleh bina, ingat graf bar graf bar kena bentukkan dia beginilah. Dia begitu. Okey. So graf bar ni, okey, kalau diminta buat sila buat Jangan tak buat. Sebab apa? Graf bar ini markah dia banyak, iaitu markah dia mencecah 9 markah. Jangan lupa. Okey. So kat manakah poin-poin yang akan diberikan, iaitu kalau kamu buat palang ini dengan betul, satu. Kemudian pastikan ada tajuk kat sini, satu. Kemudian ada dia punya okey, tanda atau nama bagi paksi X dan paksi Y. So kat sini kena tulis bilangan pelancong, yang sini kena tulis tahun. So kamu buat okey graf bar kat situ. Jadi dengan graf bar itu kalau lengkap semuanya, okey, dia akan memberikan poin-poin seperti 1, 2, 3, 4. Kemudian diberikan setiap poin bagi setiap satu bar ini. Okey. Jadi penting untuk kamu buat. Baik, ada tak sesiapa kat sini yang ada masalah untuk membina graf bar? I don't think ada masalah sebenarnya. Anyone here kat sini yang ada masalah tentang graf bar? Tak tahu buat graf bar? Ada tak? Ada tak? Kalau kata tak ada, cakap tak ada. Kalau ada, cakap ada. Okay. Kalau ada, kasi anggur you punya kepala. Tak ada tak ada. Okey, baik. So, Alif mereka kata tak ada. Okey, bagus. Baik. Jadi, itu paling penting. Okey. Buat graf bar tu sebab dia banyak memberikan markah. Baik. Seterusnya, kita lihat soalan, mengapakah Malaysia menjadi lokasi eko-pelancongan? Okey. Baik, mengapakah Malaysia menjadi lokasi eko-pelancongan? So, tengok kepada keywords dia, eko-pelancongan. Apa itu eko-pelancongan? Iaitu pelancongan untuk apa? Aktiviti pelancongan untuk apa? Siapa tahu? Untuk menikmati keindahan alam semula jadi. Betul? Keindahan alam semula jadi. So, di situ kita lihat bahawa itulah maksud okey, eko-pelancongan. So, di sini kita tertanya, okey, mengapa Malaysia menjadi lokasi eko-pelancongan? Why? Okey, dan kita diberi 3 markah. So, 3 markah ni kamu boleh je bagi okey 3 fakta, ataupun juga kamu boleh beri 2 fakta, 1 huraian dan sebagainya. Ataupun 1 fakta, 1 huraian dan juga 1 contoh. Boleh je. Tak ada masalah. Okey. So, untuk ayat begini, kamu bina ayat jawapan seperti, okey, Malaysia. Kita kata Malaysia okey menjadi okey lokasi eko-pelancongan. Okey, pelancongan kerana. Okey, kerana apa? Is there anyone here yang boleh bagi? Okey. So, kerana Malaysia memiliki bentuk muka bumi. Betul Fatin. Mempunyai pulau dan pantai yang menarik. Tapi kita bukan semestinya ada pulau, ada pantai. Kita juga ada hutan. Kita juga ada air terjun. Kita ada gunung. Jadi apa yang kita nak kata tentang semua itu? Maknanya Malaysia memiliki bentuk muka bumi. Yang indah. Yang indah dan cantik.
Okey. Okey. Yang indah dan cantik okey, bentuk muka bumi yang indah dan cantik dan cantik, indah cantik lah. Okey, bentuk muka bumi yang indah dan cantik. Okey, huraikan dia iaitu okey, okey, Malaysia memiliki gunung ganang. Bukan. Malaysia memiliki gunung tak perlu. Malaysia okey, memiliki hutan hujan khatulistiwa. Yang kita kata okey, yang apa yang kita kata yang menjadi habitat habitat okey, ribuan okey, spesies okey, spesies tumbuhan dan haiwan okey, yang unik yang unik. So kita buat kesimpulan hal ini menjadi punca ataupun kita kata menjadi faktor Malaysia sesuai menjadi lokasi pelancongan. So hutan hujan khatulistiwa. Ini contohlah, maknanya yang itu contoh. Kalau katakan macam Fatin kata Malaysia mempunyai pulau dan pantai yang menarik. Hal ini menjadi faktor Malaysia sesuai menjadi lokasi pelancongan. Pun boleh juga. So di sini kalau kita lihat, bentuk muka bumi yang indah dan cantik, satu. Malaysia memiliki hutan hujan khatulistiwa yang menjadi habitat ribuan spesies tumbuhan dan haiwan yang unik. Dua. Dan hal ini menjadi faktor Malaysia sesuai menjadi lokasi pelancongan. Cukup untuk 3 markah. Cukup tak untuk 3 markah? Ke kamu nak tambah lagi? Dia nak tambah lagi ke? Okay. Kalau nak tambah lagi boleh. Ya, silakan. Fatin. Ya, yang lain ada soalan tak? Kalau suhu yang sesuai. Suhu yang sesuai itu salah satu. Itu salah satu. Kalau suhu yang sesuai, salah satulah. Suhu yang sesuai untuk kita kata tumbuh-tumbuhan dan haiwan tinggal. Itu pun boleh juga. Suhu yang sesuai untuk tumbesaran, tumbuh-tumbuhan dan habitat haiwan. Itu pun boleh juga. Banyaklah faktor dia kan. Yang penting kamu kena berikan 3 markah. Mungkin kamu rasa cikgu perlu tambah kod. Seperti selain itu kita boleh kata bahawa Malaysia memiliki pulau dan pantai yang cantik, yang menarik, dan bebas dari pencemaran. So kemudian hal ini menjadi faktor Malaysia sesuai menjadi lokasi pelancongan. Boleh? Tak ada masalah. Dapat Korang salin ke jawapan ni? Ke korang tengok je? Tengok je lah. Tengok. Ke korang tengok je? Korang salin ke, korang tengok ke apa? Kalau nak ambil lah, sebab korang kan nak periksa. Minggu depan nak periksa. Jadi, kalau nak periksa tu kenalah bersedia banyak. Kenalah bersedia banyak. Nak salin sikit lagi boleh? Sila. Nak salin silakan. Nak salin silakan. Salin. Cikgu bagi seminit 2. Seminit 2 ya.
Okey, dah. Alright. So ada yang kata dah. Okey, kita teruskan sekejap Okey. Alright. Okey. Baik, so kita lihat seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita tengok soalan yang C. Sekiranya anda diminta memajukan industri pelancongan di tempat tinggal anda. Okey, baik. Sekiranya anda diminta memajukan industri pelancongan di tempat tinggal anda, apakah usaha-usaha anda lakukan untuk menggalakkan kedatangan pelancong di tempat tinggal anda? Okey. Baik. So apakah usahanya? So di sini diberikan 3 markah. So apakah usaha anda untuk lakukan untuk menggalakkan kedatangan pelancong di tempat tinggal anda? Okey. So kamu akan apa? Yang pertama, banyak cara. Cuba setiap seorang bagi usaha-usahanya. Cikgu nak tengok setiap seorang bagi satu. Setiap seorang bagi satu. Apakah usaha yang anda lakukan untuk menggalakkan kedatangan pelancong di tempat tinggal anda? Okey. Apakah usahanya? Mungkin Alif boleh bagi sikit. Mungkin juga Maisara boleh bagi sikit. Satu, ataupun mungkin juga Amjad ataupun Nukman Adha, Adlina. Mungkin boleh bagi satu idea. Kristina boleh bagi satu idea. Usaha anda untuk lakukan untuk menggalakkan kedatangan pelancong di tempat tinggal anda. Okey. Menjadikan okey. Okey, bagus. Menjadikan tempat tinggal yang selesa semasa orang datang melancong. Maybe, ya, bagus. Maknanya pertama sekali iaitu menyediakan, kita kata menyediakan tempat penginapan. Okey, menyediakan, okey, penginapan, okey, yang selesa untuk pelancong, okey, pelancong. Penginapan selesa untuk pelancong. Bagus, itu satu. Okey. Kemudian satu lagi ada yang bagi. Okey, contohnya ada membina taman rekreasi yang popular. Nak membina tu satu hal lah, kan? Tapi sebenarnya kita boleh membina tu, itu urusan kerajaan. Tapi kalau katakan tempat kita tu memang ada, okey, kawasan rekreasi yang baik, kita kena buat apa? Tugas kita iaitu mempromosi. Ingat tu. Iaitu mempromosi okey, apa kita kata kawasan ataupun tempat rekreasi. Rekreasi okey yang menarik. Okey, mempromosi tempat rekreasi ataupun kita kata sebagai lokasi pelancongan. Okey. Okey. So kita mempromosi tempat rekreasi, lokasi pelancongan di mana? Okey, di media sosial, okey, dan internet. So itu mempromosi. Okey, baik, seterusnya untuk menggalakkan kedatangan pelancongan di tempat tinggal anda. Okey, kamu mengambil berat. Ada yang ketiga ni, mengambil berat ya. Mengambil berat aspek kebersihan. Ya, betul. Kebersihan dan kemudahan prasarana, betul? Okey, di mana kalau kita lihat aspek kebersihan ini penting dan kemudahan prasarana, kerana kalau kita mementingkan kebersihan dan kemudahan prasarana, maka pelancong akan datang semula. Jadi kita nak ada kedatangan semula supaya tempat itu menjadi lebih maju. Jadi pertama, menyediakan penginapan yang selesa. Yang kedua, promosi tempat rekreasi tersebut. Okey, maknanya untuk galakkan orang datang. Dan yang ketiga, mengambil berat aspek kebersihan dan kemudahan prasarana. Ya, itu usaha-usaha untuk menggalakkan kedatangan pelancong di tempat tinggal anda. Selain daripada itu, ada yang kata bagi diskaun. Selain daripada itu, ada kata iaitu kukuhkan keselamatan. Okey, betul. Kukuhkan keselamatan. Maknanya banyak
kaedah bagaimana untuk menggalakkan kedatangan pelancong di tempat tinggal anda. Okey, baik. Dan salin. Boleh salin pilihan jawapan tu ya. Jawapan-jawapan itu supaya kamu boleh boleh gunakannya. Okey. Dah siap bagi tahu. Dia pula nak masuk Mak Era. Dah? Alright. Okey, baik. Kelas start tadi. Okey. Okey, baik. Sebenarnya, okey, Maira, sebenarnya kelas kita start pukul 5 tadi. Dan cikgu masa tadi, cikgu bagi, cikgu berikan meeting ID tu dalam pukul 4.30 macam tu. So, dah mentionkan kat situ pukul 5. Kalau katakan Maira terlambat, I'm sorry. Okay, it's okay. But memang kita start tadi pukul 5 lah. Jadi terawal setengah jam. Mohon maaf Maira. But then, it's okay. Kan? Kita bagi cikgu sendiri pun bersalah kerana lambat maklumkan. Okay, mohon maaf. Okay, namun begitu kita sedang bincangkan soalan-soalan daripada bahagian B inilah. Okay, iaitu soalan-soalan geografi. It's okay. Baik. Tak apa, ini pun dah record. Nanti kalau apa-apa hal boleh tengok semula ya. Boleh tengok semula. Okey. Baik. Mengapakah Malaysia menjadi lokasi ikut pelancongan? Ini sama juga. Okey, so tak payahlah. Okey, ini dah. Baik, soalan yang keempat ni. Okey, berdasarkan foto A dan foto B. Baik. Apakah pola pertempatan? Okey. Okey. Apakah pola pertempatan bagi foto A dan foto B? Okey. Baik. Foto A dan foto B, pola pertempatan bagi foto A dan foto B. Okey, foto A ni pola pertempatan apa? Siapa tahu? Foto A pola pertempatan apa? Pola pertempatan berpusat kot. Jawapannya ialah berpusat. Betul. Betul Adin. Dan untuk foto B, pola pertempatan apa? Pola pertempatan yang B. Okey, yang B iaitu berselera. Bagus. Okey, masih ingat lagi ya. Okey, yang A pola pertempatan berpusat, yang B ialah pola pertempatan berselera. Okey, bagus. So, huraikan fungsi pertempatan foto A. Fahami soalan. Okey, maknanya huraikan fungsi pertempatan yang berpusat itu. Maknanya apakah fungsi peranan pertempatan foto A itu? Maknanya pertempatan berpusat. Tengok kepada peruntukan markah 4 markah. Kalau 4 markah kamu berikan 4 poin. Okey, so berikan poin dia dulu. Okey, so mungkin kita boleh buat 2 fakta 2
dua huraian. Sebagai contoh, fungsi pertempatan berpusat. Kebiasaannya pola pertempatan berpusat ini, bandar dia jadi bandar kan. So bandar itu berfungsi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pusat apa? Okey. Kebiasaannya fungsi pertempatan berpusat ini, okey, bandar itu berfungsi sebagai pusat apa? Pusat apa? Pusat apa? Adakah pusat ekonomi? Ataupun adakah pusat pentadbiran? Ataupun adakah pusat macam-macam lah boleh. Pusat apa? Anyone? Ah, tak ada idea. Pula. Okey. Baik. Fungsi pertempatan di foto A, dia akan menjadi pusat pentadbiran. Di peringkat apa? Peringkat daerah ataupun juga peringkat negeri. Itu kebiasaannya lah pusat pentadbiran. So, kalau pusat pentadbiran yang berpusat ini, biasanya di situlah pusat pentadbiran daerah atau negeri. Kemudian juga kita boleh ambil pusat perdagangan. Okey, pusat perdagangan. Maknanya pusat kawasan perniagaan. Pusat pentadbiran daerah dan negeri, pusat perdagangan. Okey, jadi cikgu macam mana lagi 4 markah? Kita berikan huraian. Huraiannya nak apa? Contohnya, kita boleh beri contoh seperti apa? Pusat pentadbiran daerah dan negeri ni contoh siapa? Contoh Shah Alam. Okey, Shah Alam ataupun juga Bandar Kelang. Okey. Kalau pusat perdagangan ni kamu mungkin boleh ambil seperti Kuala Lumpur. Okey. So itu kamu berikan contoh. Contoh juga dapat markah Contoh pun dapat markah. Jadi bagaimana untuk membina ayat jawapannya? Iaitu kamu boleh buat bina seperti biasa, iaitu fungsi pertempatan foto A adalah sebagai pusat pentadbiran di peringkat daerah daerah mahupun negeri. Kemudian tambahkan contoh. Contoh pusat pentadbiran di peringkat negeri adalah ialah Shah Alam. Shah Alam dan Kelang. So macam tu. So kamu berikan lengkap dengan dia punya contoh. Kemudian kamu sambung. Selain itu, fungsi pertempatan foto A adalah sebagai pusat perdagangan. Pusat perdagangan yang terdapat di negara kita. Di negara kita adalah seperti Kuala Lumpur. Dan kita boleh tambahlah dan Johor Bahru. So dapat berapa ni? Dapatlah 4 markah. Kerana apa? Ada dia punya fungsi dan kamu berikan contoh. Jadi kita dah mentionkan tentang pusat pentadbiran peringkat daerah maupun negeri, contoh pusat pentadbiran. Kemudian fungsi sebagai pusat perdagangan, dan yang pusat perdagangan pendidikan kita adalah seperti di Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Okey, dapat jawapan dia? Nak salin tak? Okey. Okey, sila.
Okey. Man, masuk lambat man apa? Ingat 5.30 It's okay. Salah tengok. It's okay, it's okay. Maira, kamu alert tak kelas cikgu pukul 5 sebenarnya hari ni? Ke tak perasan pun? I know, okay. Okay. I see, Maira. It's okay, it's okay. Okay, kita hanya bincangkan soalan-soalan saja. Okay, kepada Man dan juga Maira, sorry cikgu pun sendiri pun start pukul 5 kan. Anyway, lagipun since tahun baru kan, kita masih lagi di Januari tahun 2022. Cikgu nak getkan sikit sebab nanti pukul 6 nanti cikgu nak start untuk jogging, kena workout sikit. 2 tahun PKP kan, berat badan cikgu naik 5 kilo Jadi bahaya ni. So nak kena start workout balik kan, jogging balik. So kenalah letakkan masa awal tu supaya lepas ni cikgu boleh jogging. Tak banyak lah. Biasanya jogging. I see. Okay Maira. Sebab cikgu nak jogging. Sehari kalau boleh nak jogging sampai 5 kilo. Kan. Okay, baik. So kita teruskan dengan cikgu six pack. Amin, Maira. Amin. Hopefully I can get six pack lah. Hopefully. Okay. Baik. So kita lihat. Okay, kita dah bagi huraikan fungsi pertempatan foto A tadi. So yang B kita dah jawab. Kita nak jawab yang C. Okey, bagaimanakah pertempatan di foto A dapat menepati ciri-ciri pertempatan lestari? Baik. Selalunya pelajar dia confused tentang what it means by lestari. What it means by lestari? Lestari ni maknanya kedua-dua aspek diberi perhatian. Aspek apa? Iaitu pertama, aspek pembangunan. Itu pertama, maknanya pembangunan fizikal, means pembangunan rumah, bangunan dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu aspek pemeliharaan alam sekitar. Maknanya di sini, walaupun dia nak mengejar pembangunan, namun begitu dia juga mementingkan memelihara alam sekitar. So dia nak get balance between pembangunan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Jadi bagaimana pertempatan di foto A dapat menepati ciri-ciri pertempatan lestari? Iaitu dengan cara apa? How? Soalan dia bagaimana? Bagaimana pertempatan tu, iaitu pertempatan berpusat itu boleh atau dapat memenuhi ciri-ciri penempatan lestari. Bermakna dia perlu utamakan pembangunan, but then dia juga perlu memelihara alam sekitar. How? 4 markah kat sini. Bagaimana? So define dulu pertempatan lestari ni maknanya apa? Iaitu melaksanakan pembangunan tanpa menjejaskan ekosistem dan alam sekitar kawasan itu. Sekitar sesuatu kawasan. So maknanya melaksanakan pembangunan tanpa menjejaskan ekosistem dan alam sekitar sesuatu kawasan. So bagaimana? Like Putrajaya dan Cyberjaya. Betul. Contohnya adalah Putrajaya dan Cyberjaya. So kita dah berikan contoh. So apa yang mereka buat? Kita boleh huraikan kat sini.
Okey, iaitu bagaimana caranya? Iaitu kalau kita lihat mereka okey membina membina kawasan rekreasi. Okey. Rekreasi okey yang luas. Okey, yang luas untuk mengimbangi okey mengimbangi kita kata sebagai untuk mengimbangi pembangunan okey di kawasan itu. Untuk mengimbangi kawasan itu, membina kawasan rekreasi yang luas. Kemudian kita kata seterusnya kita boleh tambahkan lagi iaitu kita kata okey tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, tumbuh-tumbuhan okey dan apa? Okey, tumbuh-tumbuhan. No, bukan tumbuh-tumbuhan, spesies. Spesies okey, tumbuh-tumbuhan, spesies tumbuhan yang terdapat okey di sesuatu kawasan itu, kawasan yang ingin dibangunkan. Okey. Okey. Baik, spesies tumbuhan yang terdapat di suatu kawasan yang ingin dibangunkan itu akan dipelihara. Akan dipelihara dan dilindungi supaya tidak musnah semasa kerja-kerja pembinaan dilakukan. So macam tu. Maknanya di sini kalau kita lihat bahawa inilah dia penempatan lestari. Maknanya ciri-ciri penempatan lestari ini iaitu okey membina kawasan rekreasi yang luas, kemudian spesies-spesies tumbuhan yang terdapat di atas itu akan dipelihara dan dilindungi okey supaya dia tidak musnah ataupun tidak terjejas. Dia perkataan yang lebih baik okey supaya tidak terjejas semasa kerja-kerja pembinaan dilakukan. Okey. Jadi ini dipanggil apa? Dipanggil pertempatan lestari. Satu lagi yang cikgu tengok selain daripada Putrajaya dan Cyberjaya iaitu tentang ada satu flyover di Rawang. Flyover yang dikatakan tertinggi di Malaysia, memang tinggi kot. Flyover tu dia melalui kawasan hutan-hutan yang kalau kamu tengok bila dia naik flyover tu dia tinggi. Jadi dia sama tinggi dengan pokok-pokok yang ada di tepi-tepi bukit. Flyover. So pokok-pokok itu kalau kamu tengok dia macam brokoli tau. Dia ada bulat-bulat tu macam brokoli. Flyover jejantas. Jejantas dia bina jejantas tetapi pokok-pokok di kiri dan kanan dia tu tidak terjejas. Kerana pokok-pokok di kiri dan kanan itu dilindungi. Kerana sangat cantik. Bentuk dia macam bentuk brokoli. Cantik. Memang cantik. Jadi itu yang dikatakan sebagai apa? Pembangunan lestari. Buat jejantas tapi pokok dia kiri kanan tidak terjejas. Okey. Jadi ini yang dikatakan sebagai pertempatan lestari. Dah salin dah? Ya udah salin ke belum? Kalau udah salin ya bagi tahu. Nanti kita boleh proceed dengan soalan seterusnya. Okey, dapat? Ya udah. Okey, udah cikgu. Ya udah. Terima kasih banyak yang Maisara. Ya selalu report sama cikgu. Ya udah siap. Baik, seterusnya. Iya. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Ini bahagian C. Okey. Bahagian C ada berkaitan dengan yang ini 3 soalan. Jawab mana-mana 3 soalan daripada bahagian ini. Bahagian C, negara Jepun mempunyai rangkaian kereta berkelajuan tinggi. Okey, kemudian nombor 6 bincangkan kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Kamu tahu kan sisa domestik? Okey, ingat lagi tak tentang
Okey, sisa domestik ni. Ingat lagi tak? Tak ingat? Apa itu sisa domestik? Okey. Sisa domestik ialah sisa-sisa yang dibuang daripada yang terhasil daripada rumah-rumah kamu. Contoh sisa makanan. Okey, sisa makanan. Kemudian yang kedua iaitu sisa kebun. Sisa kebun tu maknanya apa? Tu dahan-dahan pokok rumah kamu yang jatuh, daun-daun dia. Itu sisa kebun. Kemudian yang ketiga iaitu yang kita kata sebagai sisa yang boleh kitar semula. Contohnya macam televisyen ke, peti ais ke, itu boleh dikitar semula. So, bincangkan kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Itu. Kemudian langkah-langkah bagi mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Kemudian soalan 7, jelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Dan mengapakah kegiatan pertanian di Malaysia dapat dijalankan sepanjang tahun? Ini senang soalan ni. Dan nombor 8, jelaskan ciri-ciri tumbuhan menjadi monsun tropika yang mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata, huraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan menjadi dan hidupan liar di dunia. Okey, baik. So, kamu nak kita jawab 3 soalan ni ke? 4 soalan ni ke? 5, 6, 7, 8. Nak jawab semua soalan ke? Nak ke tak nak? Nak Okey. Kalau nak jawab semua soalan, okey, semua soalan, kita nak bincangkan, boleh. Tetapi hari ni tak sempat lah. Hari ni tak sempat. Kan? Tetapi, kita akan buat perbincangan pada hari Isnin minggu depan ini. Hari ni dah hari Khamis. Esok Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. So, Isnin tu kita bincang soalan ni. Semua soalan. 5, 6, 7, 8 soalan esei geografi. Bahagian sini. Okey ke tak okey? Kita nak bincangkan ni semasa hari Isnin minggu depan. Exam geo saya hari Selasa. Terbaiklah. Setting memang terbaiklah. Ini yang cikgu suka. Okey. Kita settingkan. Kita akan jawab soalan-soalan esei itu pada hari Isnin minggu depan. Okey. Seperti biasa pukul 5.30 sampai 6.30. So cikgu akan berikan poin-poin dia apa semua untuk kamu bersedia. Mana tahu boleh. Buat dulu ke cikgu. Kalau kamu buat dulu lagi bagus. Okey, buat dulu lagi bagus supaya nanti kita boleh semak sama-sama. Boleh tak Man? Adin, Adam, Zarif Irfan, Kristina. Begitu Amjad. Cikgu tahu kalau korang buat dulu pun bukan siap semua. Kan? Akan siap 1-2 je. Okey. Tapi tak apa. Yang penting buat je. Nanti hari Isnin kita bincang sama-sama. Okey tak Adam? Okey. Okey. So kalau macam tu kita akan jumpa lagi. Okey Merat, jangan lupa 5.30 pada hari Isnin minggu depan. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okey. Terima kasih. Sama Man.